Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Husna Masara binti Amduddin. Di sini saya akan menceritakan bagi biografi Adam Smith. Seperti yang kita tahu, Adam Smith adalah seorang tokoh yang terkenal dengan kepekaran dalam ekonomi dan falsafah di Scotland, atau lebih dikenali sebagai bapa ekonomi moden. Beliau dilahirkan pada tahun 1773 di Kilcoty yang terletak di Scotland. Pada usia 14 tahun, beliau melanjutkan pelajaran ke Universiti Glasgow dalam mempelajari falsafah moral. Setelah tamat pengajian, beliau dilantik sebagai profesor di Universiti Glasgow, di mana dia merupakan seorang alumni di universiti tersebut. Pengalaman mengajar ini membuka peluangnya untuk mengembangkan teori tentang prinsip moral dan pemikiran ekonomi. Pada tahun 1759 ini, beliau terbitkan buku pertamanya iaitu The Theory of Moral Sentiment, di mana karya ini menceritakan tentang meneroka sifat moral dan manusia. Manakala karya The Will of Nation pula merupakan karya yang terkenal bagi tokoh Adam Smith, di mana karya ini mengemukakan tentang teori ekonomi pasaran dan menunjukkan pasaran ini boleh menunjukkan sikap kepentingan diri individu. Beliau meninggal dunia pada tahun 1760 di Edinburgh, Scotland. Warisannya pula diteruskan hidup melalui karya yang berpengaruhnya. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun atau nama sebenarnya ialah Abdul Rahman bin Muhammad bin Muhammad. Nama beliau dinamakan sempena nama tempat kelahirannya iaitu Khartoumia yang terletak di Tunisia. Beliau dilahirkan pada tahun 732 Hijrah bersamaan dengan tahun 1332 Masihi. Keluarganya berketurunan Arab dan Rahman yang berhijrah ke Andalus. Beliau dikenali sebagai tokoh sejarawan dan bapa ekonomi Islam. Ibnu Khaldun mendapatkan pendidikan daripada bapanya sendiri. Beliau juga mempelajari ilmu asas-asas agama seperti Al-Quran, fiqh, hadis dan tauhid dan lebih banyak lagi ilmu yang dipelajari. Ini terbuktinya bahawa Ibnu Khaldun merupakan seorang tokoh yang mempunyai pelbagai ilmu. Sifat kepribadian beliau saya nyatakan 3. Antara salah satunya ialah seorang yang kreatif disebabkan pengalaman dan kreativitinya di sini terhasilnya kitab Al-Muqaddimah. Selain itu, beliau juga merupakan seorang yang berjiwa pemimpin. Beliau pernah memegang jawatan penting seperti Menteri Besar dan Ketua Hakim. Jawatan ini diberi kerana kecekapan beliau dalam memberi idea-idea yang dapat memajukan negara. Sifat yang ketiga di mana beliau merupakan seorang yang tekun dalam menuntut ilmu walaupun sibuk dalam mengendalikan tugas sebagai pentadbir. Kitab Al-Muqaddimah ini mengutarakan idea-idea kritis tentang isu yang berkaitan kemasyarakatan dan kenegaraan. Selain daripada itu, kitab ini juga membahas mengenai fungsi dan peranan besar dalam ilmu sejarah. Beliau meninggal dunia pada tahun 1406 di Kahirah. Beliau meninggalkan warisan intelektual yang penting dalam meneruskan pembentukan pemahaman kita tentang sejarah, sosiologi dan ekonomi. Seterusnya, saya, Nurul Fatihah Adilah, akan menerangkan teori pemikiran ekonomi antara Barat dan Islam. Pertama sekali, teori pemikiran Barat iaitu Adam Smith merupakan ahli ekonomi yang berdasarkan sistem kapitalis atau lebih dikenali sebagai sistem pasaran ekonomi bebas. Sistem ini bebas daripada campur tangan kerajaan dan pengeluar bebas mengeluarkan produk berdasarkan permintaan pengguna. Malah, sistem ekonomi ini cenderung ke arah pengumpulan kekayaan individu dan bermaklamatkan keuntungan. Terdapat dua teori yang diajukan oleh Adam Smith. Yang pertama adalah teori pembahagian buruh. Teori ini menerangkan tentang pembahagian buruh dalam menggalakkan perkhususan mengikut bakat dan kebolehan pekerja itu sendiri. Hasilnya, kaedah ini dapat menjimatkan kos buruh, meningkatkan kemahiran dan seterusnya meningkatkan produktiviti buruh. Teori nilai juga merupakan salah satu teori yang diajukan oleh tokoh Barat ini. Menurut beliau, buruh merupakan faktor dan alat pengukur nilai serta ukuran semula jadi dan elemen terakhir yang menentukan nilai sesuatu produk. Di sini bermaksud bahawa faktor yang menentukan harga sesuatu barang adalah mengikut jumlah buruh yang diperlukan. Semakin meningkat buruh yang diperlukan, semakin meningkat harga dan nilai sesuatu barang tersebut. Seterusnya, bapa ekonomi Islam iaitu Ibnu Khaldun merupakan seorang cendekiawan yang terkenal sehingga disanjung oleh Barat kerana hasil pemikirannya.
Dalam sistem ekonomi, beliau sangat menekankan keadilan kerana sesebuah negara akan musnah jika berlakunya ketidakadilan. Teori nilai, wang dan harta merupakan salah satu teori yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun. Sama seperti teori Adam Smith, nilai sesuatu barang adalah bergantung kepada nilai buruh yang digunakan dalam proses pengeluaran. Walaupun ada faktor-faktor lain seperti tanah, modal dan usahawan, tetapi menurut beliau, buruh adalah faktor terpenting dalam mencapai maktamat firma. Di samping itu, teori nilai yang sama teori Adam Smith telah diajukan juga oleh tokoh ekonomi Islam ini. Menurut Ibn Khaldun, faktor yang menentukan nilai tukaran atau harga sesuatu barang adalah berdasarkan jumlah buruh yang diperlukan, kerana buruh adalah faktor penting dalam mencapai maktamat ekonomi. Selain itu, teori pengeluaran, peragihan buruh dan pertukaran. Beliau menyatakan bahawa faktor buruh dan kerjasama masyarakat adalah asas kepada pengeluaran dan berpendapat tahap produktiviti yang dikeluarkan memerlukan kenaikan harga pada aras yang tetap. Oleh itu, dapatlah saya simpulkan, kedua-dua teori buruh dan nilai ini telah dikemukakan oleh Ibn Khaldun 100 tahun lebih awal berbanding dengan Adam Smith. Akhir sekali daripada saya akan menyimpulkan bahawa tiada perbezaan yang ketara antara kedua-dua bapa ekonomi barat dan Islam. Namun, kedua-dua bapa ekonomi ini menggunakan pendekatan yang berbeza, di mana Adam Smith menumpukan teori yang khusus kepada individu dan firma. Menurutnya, mekanisme sistem pasaran bebas ini mengukuhkan lagi pertumbuhan ekonomi. Manakala Ibn Khaldun pula memikirkan soal keperluan individu, secara langsung mempraktikkan nilai-nilai baik yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eka Ilham akan membentangkan tentang analisis teori Adam Smith. Ialah dalam teori yang saya akan analisis ini terdapat 3 bahagian, iaitu teori sistem ekonomi pasaran bebas, teori pembagian kerja dan teori hukum pasaran. Yang pertama sekali ialah teori sistem ekonomi pasaran bebas tangan tak terlihat. Dia ada 4 poin yang penting dalam teori ini. Yang pertama ialah pasar bebas. Adam Smith mendukung idea bahawa pasar yang tidak diatur oleh pemerintah atau kerajaan dapat diatur sendiri melalui interaksi antara penawaran dan juga permintaan. Yang kedua, kebebasan individu. Konsep ini akan menekankan kepentingan individu untuk mengejar keuntungan pribadi mereka. Adam Smith percaya jika setiap individu dibiarkan mengejar kepentingan pribadi, hasilnya akan menguntungkan lagi masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga ialah efisiensi ekonomi. Teori ini dianggap sebagai mekanisme yang mengarah kepada efisiensi ekonomi. Dengan kata lain, dalam upaya mencapai keuntungan pribadi, individu, perusahaan secara tidak sengaja kontribusi pada efisiensi peruntukan sumber. Keempat, manfaat masyarakat. Meskipun individu bertindak demi keuntungan pribadi, hasilnya secara tidak langsung mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini menyoroti bahawa sistem ekonomi yang diarahkan oleh kebebasan individu dapat memberikan manfaat secara keseluruhan. Seterusnya ialah teori pembagian kerja. Dalam teori ini terdapat 5 poin penting. Yang pertama ialah efisiensi produksi. Menurut Adam Smith, pembagian kerja dapat meningkatkan efisiensi produksi secara signifikan. Pekerja dapat mengembangkan keahlian dalam tugas tertentu. Hal ini mengarah pada peningkatan kecepatan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas. Yang kedua ialah spesialisasi. Pembagian kerja berkemungkinan spesialisasi. Pekerja dapat fokus pada tugas yang sesuai dengan keahlian atau keterampilan khas mereka. Dengan itu, tingkat keterampilan dan efisiensi dapat ditingkatkan kerana pekerja dapat memperoleh pengalaman dan efisiensi dapat ditingkatkan di dalam sesuatu bidang. Ketiga, peningkatan produksi. Adam Smith berpendapat
bahawa pembahagian kerja dapat meningkatkan jumlah produksi secara keseluruhan. Dengan pekerja yang ada dalam sesuatu tugas mereka sendiri, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan produk ataupun servis yang mereka lakukan itu akan dapat ditingkatkan secara keseluruhan. Ekonomi waktu. Adam Smith menyatakan bahawa pembagian kerja dapat menghasilkan ekonomi waktu. Dengan fokus pada sesuatu tugasan yang spesifik, pekerja dapat meningkatkan atau menghematkan waktu yang diperlukan untuk uruskan tugasan tersebut. Kelima, pasar dan harga. Pembahagian kerja juga berkaitan dengan pasar. Dalam masyarakat yang diatur dengan baik, produk-produk yang dihasilkan melalui pembahagian kerja dapat dijual atau diperdagangkan di pasar. Adam Smith melihat perdagangan sebagai mekanisme yang memungkinkan pertukaran produk yang dihasilkan melalui pembagian kerja, yang pada gilirannya meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan masyarakat. Teori hukum pasaran. Terdapat 5 poin penting dalam teori ini. Pertama ialah penawaran dan permintaan. Adam Smith menyatakan bahawa hukum pasar dapat dijelaskan melalui interaksi antara penawaran dan permintaan. Jika permintaan sesuatu barang meningkat, maka harga barang akan naik. Sebaliknya, jika penawaran yang meningkat, harga akan turun. Yang kedua ialah harga sebagai penentu peruntukan sumber. Adam Smith menegaskan bahawa harga yang ditentukan oleh pasaran bebas berperanan sebagai mekanisme utama dalam memperuntukkan sumber. Harga memberi signal ataupun petanda kepada pengeluar dan juga pelanggan ataupun pembeli tentang keperluannya atau kehendak masyarakat. 3. Persaingan sebagai pengawal harga. Persaingan di antara pengeluar dianggap sebagai pengawal harga yang efektif oleh Adam Smith. Dalam pasaran bebas yang sihat, persaingan mendorong pengeluar untuk meningkatkan kualiti produk dan mengendalikan kos produksi untuk mempertahankan atau meningkatkan saham pasaran mereka. Keempat, keuntungan sebagai pendorong inovasi. Adam Smith percaya bahawa dorongan untuk mendapatkan keuntungan adalah pendorong utama inovasi dan peningkatan efisiensi. Ketika pengeluar bersaing untuk mendapatkan pelanggan, mereka cenderung untuk mencari suatu cara ataupun suatu kaedah yang dapat meningkatkan kualiti produk mereka atau mengurangkan kos produksi untuk meningkatkan keuntungan. Yang kelima ialah peranan kerajaan ataupun peranan pemerintah yang terbatas. Meskipun Adam Smith mendukung konsep pasaran bebas, Adam Smith juga menyadari bahawa pemerintah perlu memainkan peranan tertentu dalam memastikan keadilan dan keamanan. Namun, dia berpendapat bahawa campur tangan kerajaan atau pemerintah harus dibatasi dan hanya diperlukan untuk memastikan fungsi pasaran berjalan dengan lancar ataupun dengan baik. Saya Azmi bin Yusuf akan membentangkan berkaitan analisis teori Ibn Khaldun, yang mana analisis ini merujuk kepada karya beliau, iaitu karya Al-Muqaddimah. Dalam karya Al-Muqaddimah ini terdapat 4 teori yang akan dianalisis, iaitu teori pertama adalah berkaitan teori sistem nilai, wang dan harta. Yang kedua adalah berkaitan sistem pengagihan. Yang kedua adalah berkaitan teori sistem pasaran. Dan keempat adalah berkaitan teori kitaran perniagaan. Bagi teori nilai, wang dan harta, nilai bukan merujuk kepada wang, tetapi nilai di sini menjelaskan bahawa pengeluaran sesuatu barangan adalah dipengaruhi oleh faktor nilai buruh itu sendiri, manakala wang adalah dianggap sebagai salah satu sumber pengeluaran dalam penghasilan barang dan perkhidmatan.
iaitu ia berfungsi sebagai alat perantaraan nilai dan juga alat penyimpanan nilai. Untuk teori pengagihan, Ibnu Khaldun menyatakan bahawa harga barangan adalah dipengaruhi oleh 3 komponen asas, iaitu seperti gaji dan upah, kemudian untung dan juga cukai. Dalam konteks gaji dan upah, nilai barang adalah sama dengan nilai buruh yang terlibat dalam penghasilan barangan tersebut dan juga ditentukan melalui mekanisme pasaran. Yang kedua adalah untung. Untung adalah nilai perbezaan antara harga jualan dan harga belian di pasaran. Dan yang ketiga adalah cukai. Cukai adalah kadar bayaran yang dikenakan ke atas pemerintah dan juga rakyat. Akhir sekali adalah teori kitaran perniagaan. Dalam teori ini wujud lagi dua andaian teori, iaitu teori kitaran penduduk pengeluaran dan teori kitaran percukaian pengeluaran yang saling berhubung kait. Iaitu dalam teori kitaran penduduk pengeluaran adalah menerangkan hubungan berkaitan jumlah penduduk dan juga tingkat pengeluaran satu barangan. Manakala teori percukaian pengeluaran adalah menerangkan hubungan antara jumlah penduduk dengan kadar cukai. Dalam sorotan ekonomi hari ini, kita kembali ke prinsip-prinsip Adam Smith, bapa ekonomi klasik. Konsep pasar bebas dan kapitalisme yang diperjuangkannya tetap relevan, memandu globalisasi dan efisiensi industri. Kepercayaan pada keuntungan bersama mengingatkan kita akan hubungan kompleks antara kepentingan individu dan kemakmuran masyarakat. Pengkhususan dan pembahagian kerja, prinsip yang diwariskan terus memacu efisiensi dalam produksi moden. Pemikiran Adam Smith teruji waktu terus membentuk fondasi ekonomi kita. Itulah sorotan singkat ekonomi kita hari ini. Dalam era perniagaan moden, advokasi keusahawanan dan inovasi Adam Smith tetap relevan. Semangat keusahawanan yang diterapkan oleh Adam Smith menjadi prinsip panduan untuk berkembang dalam dunia yang terus berubah. Keusahawanan bukan hanya mencipta bisnis baru, tetapi juga memupuk teknologi terobosan. Dalam konteks ini, konsep Adam Smith menjadi landasan kesuksesan dalam menghadapi dinamika pasar yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Pentingnya inovasi semakin meningkat seiring ketergantungan pada teknologi. Memahami dan merangkul semangat keusahawanan seperti yang diadvokasi oleh Adam Smith menjadi kunci untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam lingkungan bisnes yang terus berubah. Meskipun Adam Smith memperjuangkan pasar bebas, dia juga mengakui perlunya pengawasan pasar. Konsep ini tetap relevan dalam kerangka pengawasan pasar saat ini, menegaskan perlunya regulasi untuk melindungi konsumen dan mencegah praktis bisnes yang tidak etis. Jadi, ide-ide Adam Smith tentang keusahawanan, inovasi, dan pengawasan pasar terus berperanan sebagai landasan untuk keberhasilan dalam menghadapi perubahan dan dinamika dalam dunia perniagaan moden. Seterusnya, Ibnu Khaldun. Teori Ibnu Khaldun tentang kitaran sejarah memberikan pandangan mendalam tentang perkembangan masyarakat, memungkinkan kita meramal dan memahami evolusi sosial dan ekonomi. Sumbangannya tidak hanya relevan dalam konteks sejarah, tetapi juga memiliki implikasi praktikal, terutama dalam konsep nilai percukaian dan tadbir urus yang ditekankan oleh Ibnu Khaldun. Sumbangan Ibnu Khaldun tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang sejarah, tetapi juga memberikan pedoman berharga bagi pembuat kebijakan dan ahli sejarah. Dengan merincikan dinamika sistem sosial dan ekonomi, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk mendorong perkembangan yang berkelanjutan dan adil dalam masyarakat kontemporer. Ide Ibnu Khaldun mengenai interaksi antara faktor budaya dan sosial serta dampaknya terhadap kemajuan ekonomi dan sosial tetap relevan dalam analisis pembangunan kontemporari. Analisis sosioekonomi yang diusulkannya memberikan pandangan holistik yang berharga dalam memahami dinamika ekonomi suatu masyarakat. Dengan mengakui kompleksitas ini, analisis sosioekonomi Ibnu Khaldun menjadi alat yang berharga untuk memahami berbagai bentuk sistem ekonomi. Hal ini memberikan pengajaran berharga bagi masyarakat kontemporer yang ingin meningkatkan dinamika ekonomi mereka dengan lebih efektif. Dengan mempertimbangkan dampak kompleks faktor sosial dan budaya,
kita dapat merancang strategi yang lebih cerdas dan relevan dalam menanggapi tantangan sosioekonomi yang ada. Assalamualaikum, nama saya Nurul Syuhada Binti Zakir dan saya akan menerangkan tentang pencapaian Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan seorang Muslim yang terkenal dan juga mempunyai banyak hasil karya yang ditulis oleh beliau. Walaupun karya beliau terutamanya dikenali dalam bidang sejarah dan sosiologi, ia juga menangani beberapa konsep ekonomi yang penting. Salah satu karya beliau tentang ekonomi ialah Al-Muqaddimah yang bermaksud pendahuluan, di mana beliau telah membincangkan mengenai teori-teori ekonomi. Karya Al-Muqaddimah beliau dianggap sebagai karya ulama terbaik dan kekal sebagai sumber kajian dan rujukan sehingga kini. Buku Al-Muqaddimah ini mempunyai lebih kurang 700 helai muka surat dan mengandungi 6 topik. Antara topik yang dibahaskan ialah yang pertama adalah risalah umum tentang masyarakat dan pertumbuhan umat manusia. Yang kedua adalah kehidupan desa masyarakat badui atau primitif. Yang keempat adalah mengenai negara, pemerintahan raja dan institusi khalifah. Yang kelima adalah tentang perkembangan kota-kota dan negeri-negeri serta cara membezakan antara satu kota dengan kota. Dan seterusnya adalah ekonomi penduduk sesuatu tempat dan akhir sekali ialah cara mempelajari ilmu pengetahuan dan pendidikan. Seterusnya, Ibnu Khaldun juga membincangkan pelbagai prinsip dan falsafah ekonomi. Antaranya adalah konsep keadilan, konsep kerajinan, konsep kerajaan, kesederhanaan dan kesaksamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husna binti Jamal Abdul Nasar dan saya akan membentangkan tentang pencapaian karya Adam Smith. Terdapat dua karya terawal beliau iaitu The Theory of Sentiment pada tahun 1759 dan yang kedua karya terpenting beliau An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation pada tahun 1776. Buku beliau mempopularkan tentang idea-idea asas ekonomi klasik dan terdapat ahli ekonomi terkenal yang lain seperti David Ricardo, Karl Marx, John Maynard Keynes dan juga Milton Friedman. Mereka menggunakan dan juga merujuk idea-idea Adam Smith di dalam karya mereka untuk mengukuhkan lagi teori ekonomi klasik. Seterusnya, di dalam karya Adam Smith, beliau membincangkan dan memfokuskan tentang evolusi masyarakat manusia. Terdapat 3 peringkat. Pada peringkat awal menceritakan tentang pemburu tanpa hak harta atau kediaman tetap kepada pertanian normat dengan kediaman berpindah rendah. Pada peringkat kedua, beliau menceritakan tentang masyarakat feudal di mana undang-undang dan hak harta diwujudkan untuk melindungi kelas istimewa. Pada peringkat akhir, menceritakan tentang masyarakat moden dicirikan oleh laissez-faire atau dikenali sebagai pasaran bebas, di mana satu institusi diwujudkan untuk menjalankan transaksi pasaran. Selain itu, beliau juga menyebutkan tentang idea lelaki ekonomi atau economic man, di mana seseorang mementingkan maklumat dan juga minat mereka sendiri dan tingkah laku ini boleh memberi kesan kepada ekonomi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.